360 muka surat baru, muka surat yang kosong. Mana saya nak offkan ni? Okey, ya. So jadi ya, why not untuk tahun ini kita tulislah ya the most beautiful chapters of our lives. Ya, apa yang dah lepas tahun 2022 dan sebelum-sebelumnya, biarkan ia menjadi pelajaran, biar ianya menjadi pengalaman yang kita boleh perbaiki, ya, boleh improve ya kita punya tahun 2023. Ya, segala cabaran yang berlaku tahun 2022 ya adalah menyediakan kita untuk tahun 2023 yang lebih baik, ya, dan semuanya bergantung kepada kita, apa kita nak buat. Okey, macam mana, cerita apa yang kita nak tulis. So it is our decision, ya, kita menentukan macam mana buku kita, chapters dalam buku kita, ya, setiap muka surat untuk tahun 365 bagaimana kisahnya, ya, yang macam apa perjalanannya, apa yang berlaku, semua terpulang pada diri kita, sebab kita yang menulis cerita kita sendiri, bukan orang lain, ya. Okay, so we are in control. Okay, saya nak kena off. Okay, next. Okay, saya nak share satu story dalam ni, ya. Tak tahu berapa ramai dah pernah dengar di story, the story of 3 bricklayers. Ya, sorry, the power, bukan the power. Kalau ingatkan ada vocab baru pula. The power of purpose. Kisah cerita 3 orang bricklayers, apa in bahasa bricklayers? Membina orang, kerja buruh yang membina bangunan, bricklayers yang duk pasang batu tu. Okay, so bricklayers yang pasang batu bata bangunan. Okay. Alamak, sorry. Okay. So kisahnya macam ni. Ini kisah benar sebenarnya. Sekitar tahun 16, if I'm not mistaken, 1600, ya, tahun 1606 kalau tak silap. Masa tu peperangan dan sebagainya. Okay, so seorang arkitek terkenal di dunia pada masa tu, Christopher Wren. Nama dia Christopher Wren. Mungkin you boleh Google who is Christopher Wren. So dia diberi tanggungjawab untuk memperbaiki gereja lah, ya, sebab dekat sana gereja Saint Paul Cathedral. Okey, gereja yang antara gereja yang terbesar. So dia diminta untuk membina semula sebab dah rosak masa peperangan dan sebagainya. Okey, so satu hari arkitek Christopher Wren ni dia pergi melawat tapak lah, melawat tapak. So dia nampak ada 3 orang buruh lah, kita panggil buruh kasar, buruh yang tengah membina, tengah menjalankan tugasan membina. So ada seorang tu tengah duduk mencangkung, seorang tu tengah memanjat, ya, dan seorang tengah, ya, so tengah sibuk bekerja. So dia tanya pada seorang pembina yang pertama, dia tanya, what are you doing? You tengah buat apa? So this bricklayer yang pertama ni dia kata, saya tengah susun batu bata. I'm laying bricks. Ya, saya tengah bekerja keras, ya, menyusun batu bata sebab saya nak bagi makan kepada keluarga. Okay, I am busy working hard laying bricks to feed my family. Okay, so dia jawab apa yang dia tengah buat adalah dia tengah menyusun batu bata, bekerja keras untuk nak bagi makan keluarga. Okay, so Christopher Wren tanya kepada orang yang kedua, yang membina yang kedua ni, dia kata, you tengah buat apa? Mereka ni semua kerja yang sama. So dia tanya, you tengah buat apa? So yang seorang ni kata, oh, saya tengah bina dinding. Ya, so I'm building walls. Ya, I am building walls. Okay, alright. So dia pergi kepada yang ketiga, sebab ada 3 orang masa tu. So dia pergi kepada yang ketiga, dia tanya, what are you doing? Soalan yang sama, mereka tengah buat benda yang sama. So this third person ni, yang orang yang ketiga ni kata, I am building a cathedral. Ya,
I am building the world's most beautiful cathedral. Daripada jawapan ketiga-tiga ni, nampak tak perbezaan? Buat benda yang sama. Sama juga macam kita You tengah buat apa? Oh, tengah demo. Saya tengah pergi prospecting. Saya tengah pergi STP. Orang ni reject. Orang ni okay. So kita menengok kepada aktiviti ataupun kita menengok kepada purpose. Beza tak? Orang yang sama, soalan yang sama, jawapan yang berbeza. Bila kita sendiri dengar jawapan, yang mana yang you rasa macam wow? Which one is wow? Datang wow factor tu. Yang mana? Cuba tulis dekat chat. Mana yang rasa macam wow? You know? Saya tengah kerja keras ni, nak bagi makan keluarga ni. Kan? Saya tengah buat dinding. Ya? But ataupun I am building the world's most beautiful cathedral. Okay. Beza kan? So sama juga dengan kita. Kita bila dalam business Amway, kita tahu kita sibuk buat aktiviti. Kita sibuk ni. Malam-malam ni, tahun baru ni, orang sibuk mungkin berfamily, berkumpul keluarga, makan minum. Tak habis lagi ni sambut tahun baru daripada 31 Disember sampai hari ni. Ada yang tengah sibuk di jalan, sibuk sana sini. Tapi anda, you all, orang-orang yang ada pematlamat, you all berada dekat sini. Anda berbeza daripada orang yang dekat luar sana. Betul tak? Mungkin ada yang tengah sibuk bercuti, ya, tahun baru. Tapi ada antara kita yang sibuk dengan aktiviti. Ya? Sibuk dengan aktiviti, jumpa orang, prospecting, pergi demo. Tadi ramai yang share beraktiviti. Ya? Berbeza kalau kita nampak kita tengah buat kerja ni. Ya, kita tak nampak the big picture of kenapa kita buat. Kenapa kita hadir kelas malam ni? Kenapa kita buat aktiviti? Kenapa kita pergi jumpa orang? Kenapa kita pergi facial muka orang? Kenapa kita pergi tunjuk demo? Kenapa kita pergi, all these 3S1M punya aktiviti? Kenapa kita buat? Kalau kita tak nampak the bigger purpose, apa yang kita buat, kita akan rasa, mungkin kita rasa lelah, mungkin kita akan rasa, kita akan nampak banyak challenges. Tapi kalau kita nampak purpose yang lebih besar, ya, kita rasa seronok, kita rasa excited. Macam kita dengar jawapan bricklayer yang ketiga tadi. Kita dengar jawapan dia saja, kita dah rasa excited. Okay? Satu soalan quiz untuk anda. Selepas 5 tahun, kita cerita 5 tahun selepas itu, 5 tahun selepas itu, you all rasa siapakah di antara mereka bertiga is the best bricklayers? Cuba type. Who is the best bricklayers among 3 orang? Siapa? Ya, alright. So, semua jawab apa? 3. Jawapannya salah. Sebab the third person is no longer a bricklayer. 2 tahun selepas itu dia dah menjadi kontraktor yang berjaya, dan 5 tahun selepas itu dia dah menjadi seorang arkitek yang berjaya yang membina banyak katedral di tak ingat di Jerman ke mana. Beza tak ada outcome. Bila you nampak you punya vision, ya, bila you nampak you ada purpose yang besar dalam hidup, purpose yang besar dalam apa juga bisnes yang kita tengah buat, kalau kita faham purpose kita, kenapa kita ada dalam bisnes Amway hari ini, kenapa kita buat apa yang kita buat, kenapa kita buat apa yang upline suruh, kenapa kita buat apa yang mentor suruh, kita buat tanpa soal, ya, kalau kita faham kenapa, one day, ya, anda semua akan jadi diamond. Because your purpose in Amway bukan setakat untuk bagi makan, bukan setakat untuk cari makan, bukan setakat untuk tambah-tambah side income, bukan setakat, because you have bigger purpose in life. Okay, you have a purpose of helping people live better life.
Kita ada purpose of nak giving daripada menerima. Okay, kita ada big dreams for the family. Kita tengah melakar masa depan keluarga kita. Kita tengah melakar satu masa depan yang kita sendiri tak tercapai di akal, yang kita sendiri tak pernah terbayang sebelum kita nampak peluang bisnes Amway. Okay, so if itu apa yang kita nampak, ya. So apa yang kita buat hari ini, attitude kita dengan kerja yang kita buat akan berbeza. Okay, sama juga tadi macam saya cerita go back to the cerita 3 orang tadi, bila dia rasa dia tengah membina the world most beautiful cathedral, cara kerja dia rasanya berbeza tak? Cara kerja dia berbeza tak? Sebab dia buat kerja dia dengan rasa with pride. Pride apa? Dengan rasa bangga. Dia bangga dengan kerja dia, dia excited dengan kerja dia. Dengan sendirinya dia motivated, tak payah orang lain motivate, dia akan sendiri terasa motivated. Sebab dia nampak apa yang dia akan hasilkan. So sama juga dengan kita, kalau kita nampak the purpose of us doing this business, kita nampak dalam peluang bisnes Amway ni, kalau kita nak dapat apa yang kita nak in life hanya melalui peluang bisnes Amway, setiap aktiviti 3S1M kita jadi sangat excited, kita sangat looking forward, akan jadi hobi, kita akan orang jumpa kita pun dengan penuh excitement, tak kisah bila kita ada up and down, it doesn't matter. That is just normal. Itu hanyalah lumrah. Dalam mana-mana apa kita buat pun mesti ada up and down. Mesti ada challenges, mesti ada cabaran, mesti. Takkan ada orang yang capai kejayaan tanpa cabaran. Tapi attitude kita melihat cabaran akan berbeza. Okay, so that life purpose is very, very important. Sebab tu now beginning of the year, start 2023, ya, dengan your life purpose. See beyond bonus yang bonus 3%, even bonus 21%. Look beyond that. Look beyond platinum. Look beyond founders. Look beyond emerald. Look at diamond and above. Apa? How mencapai tahap-tahap dalam Amway, especially ke diamond, ya. Why achieving that? What achieving that, what it means to you punya kehidupan. Okay. Cuma saya nak tambah sikit, tapi sebab cerita cathedral tu tadi tak sedap nak tambah. Tapi contohlah, kalau saya gunakan balik, katalah orang yang sama tu membina bangunan, membina masjid contohnya. So instead of dia kata dia tengah menyusun batu bata, if dia kata saya tengah membina masjid yang tercantik di dunia, di mana orang ramai boleh beribadah. Nampak tak? Dia ada connection, dia ada life purpose. So jadi lebih excited. Okay. So when you have that projection, nampak purpose kehidupan dalam bisnes Amway, okay, your attitude semuanya akan berubah. Boleh? So ni pun saya terjumpa ni, saya suka ni, ya. Bila kita nampak matlamat kita yang besar, macam tadi tu, apa yang saya nak sampaikan ialah kita kena ada matlamat yang besar, purpose yang besar, dream yang besar. Tetapi bila kita buat perancangan, ya, kita kena bila kita buat perancangan, kita nampak yang besar, ya. Kita nampak this is what we want, something yang saya kata beyond apa ni yang buatkan meremang bulu roma. Tapi bila kita menengok kepada progress kita kena think small. Sebab kadang-kadang kita ada dream, kita ada impian yang besar, ya, bila kita start bisnes Amway, nak itu, nak ini. Tapi cara kita melihat progress, macam kita tengok skim cepat kaya. Buat 2-3 minggu dah nak nampak hasil. Buat 2-3 bulan dah nak nampak yang puluh ribu, ratus ribu. Okay, so tak boleh. So bila kita make progress, kita kena tengok yang kecil-kecil. Ilmu yang kita dapat, skill yang kita dapat, adakah kita improve daripada
minggu lepas? Adakah kita a better person than semalam? Adakah skill kita mendemo lebih baik hari ini daripada semalam? Lebih baik hari ini daripada minggu lepas? Lebih baik hari ini daripada 2-3 bulan lepas? Adakah ilmu atau skill dan sebagainya hari ini lebih baik daripada setahun yang lepas? Where we are is our personal development. Kita kena, the progress that we make, kita dah capai apa? Kita dah capai 3%, 6%, 9, 12, 21. Kita dah platinum. So apa lagi? Kita dah founders, So these are the small progress yang kita kena tengok. So orang kata, aku belum apa ni, I fail in this business. Sebab kita nak cuba mencapai sesuatu yang besar dalam masa yang pendek dan tanpa effort yang banyak. If that is what you are looking for, then you are in the wrong place. Setuju tak? You're in the wrong place. Okay? So if kita sanggup letak effort, kita tahu progress kita, dulu aku start seorang, sekarang dalam kumpulan dah ada 10. Bulan lepas aku ada 10, tapi sekarang aku ada 20. Dulu tak pernah ada orang follow datang kelas, sekarang dah ada seorang. Okay, so these are all the progress yang kita kena excited, because kita tahu setiap progress ni lah yang akan membawa kita kepada mencapai impian kita yang besar. Tapi kalau kita tak sabar, so sebab tu business summit kita kena sabar. Nak berjaya kena sabar. Kena sabar. Up and down biasa. Kena sabar. Tapi walaupun kita kena sabar, tapi kita kena pastikan ada improvement. Jangan ditakut yang sama. Dulu 10 orang, bulan ni pun 10 orang, bulan depan pun 10 orang, selepas setahun percayalah tinggal 0 orang. Sebab dah expired. Okay? Kalau dulu pergi BES, yang mana yang dah pernah pergi BES, dulu pergi BES bawa diri saja. Tapi kali ni bawa 5 orang. Kalau dulu bawa 10 orang, sekarang bawa 20. Kalau dulu bawa 20, sekarang bawa 40. Kalau dulu bawa 40, sekarang bawa 50. So it's all this progress that leads to your final, final purpose. Okay, so ni very very important. Kalau tak, you akan cepat rasa give up. Tak diamond lagi. Buat hari ni, bulan depan dah nak 10,000. Baru start 2-3 bulan, baru habis BST contohnya, dah nak dapat 5,000 yang upline tunjuk marketing plan. No, take time, sabar, bina diri sendiri. Bila dah bina diri sendiri, ingat tak minggu lepas cakap apa? Bina attitude kita yang betul, bina diri kita supaya menjadi seorang leader yang betul. Bila kita ada leadership, quality leadership yang betul, dan kita akan ada organisasi. Bila kita ada organisasi yang betul, yang kukuh, yang stable, dan kita akan ada volume yang pasif. Kita berhenti pun income tetap datang. Kita berhenti pun kita tetap move up pin. Okay, tapi kerjanya kita kena buat awal. So we have to lay the bricks now. Kerja menyusun batu bata, satu kerja yang mungkin memenatkan. Okay, tapi kita tahu ini sementara. Once dah jadi satu building yang cantik, istana yang besar, dan kita dah tak perlu bersusah payah. Kalau kita tak bina bricks tu sekarang, sampai bila-bila, kalau kita tak nampak apa masa yang kita nak, yang kita nak capai ni, masa depan kita, dan kita sampai bila-bila lah sibuk. If kita nampak diri kita hanya menyusun batu bata, sampai bila-bila kita akan buat kerja yang sama. Dan kita we will not, tak ada tak berakhir sampai bila-bila. Okay. Alright, so macam mana nak jadikan tahun 2023 berbeza? Masa saya dah berapa? 10:30. Okay. This a few. Mana saya punya ni? Okay ke? Semua okay? So start by asking, what is your life purpose? You buat MW ni, you tengah membina apa? What are you building? What is the building? What is that you are building? Apa dia? Yang kita sibuk dengan 3S, sibuk selling, sponsoring, pergi prospecting, tegur orang yang kita tak kenal, apa semua tu. Apa yang kita tengah buat? Itu paling-paling penting. What is your life purpose?
Once you know what is your life purpose, cara you nak set you punya all the progress, the goals untuk sampai kepada you punya life purpose, that is easy. Okay? Mindset, that affects you punya mindset, macam saya cakap tadi. It will affect your attitude. Okay? Your mindset akan berbeza. Alright? Okay? Mindset you akan jadi, apa orang kata, you akan terima challenge. You akan jadi orang yang sangat positif. You terima challenge. You tahu challenge ni adalah membina diri kita sendiri. Okay, you cara attitude you untuk belajar, mindset you tentang membina, tentang ilmu dan sebagainya akan berbeza. So the whole thing will change once you see the purpose of your life. Okay, dan habit. Alright, nak capai habit kena betul. Hasil akhirnya nanti bergantung kepada you punya rutin harian. Kalau rutin tahun 2023 sama dengan tahun 2022, hasilnya pada 31 Disember 2023 akan sama. Tak payah fikir-fikir, akan sama. Tapi kalau rutin harian kita berbeza, hasil kita 31 hari bulan Disember 2023 akan berbeza. Ya, habit kita habit apa? Habit kita dengan in this business, habit kita dengan 3S 1M. Okay? Habit kita daripada pagi. So I'm trying to change some of my habits also. Bangun lebih awal. Bila dia dah diamond, dia dah relax sikit kan. So bangun pun dah lambat kan. Okay. So kena bangun awal. Exercise. Kalau you tengok mana-mana pun, apa kata, ciri-ciri orang yang berjaya, habitnya bangun awal, baca buku, exercise. Mana-mana. Bila saya cari kat mana-mana pun habit orang berjaya, satunya mesti ada exercise dalam daily routine. Okay? So let's incorporate that. Let's put that into our habit, especially bila kita berada dalam wellness in the wellness business. Okay? So habit, tukar. Change habit. Jadi adopt the core habits, the 7 core habits kita. Okay, in kita punya daily activities. Okay, dan dalam nak instill, nak bagi jadi habit, kita kena ada disiplin. Disiplin adalah buat sesuatu walaupun kita tak suka buat. Kadang-kadang tak suka nak tegur orang, tak kenal contohnya kan. Tapi the discipline is set the discipline, setiap hari kena. Kan, tak suka nak apa benda yang kita tak suka, tapi kita tahu itu akan, kalau kita buat, that brings us to our life purpose, dan kita kena ada disiplin untuk buat. Kalau satu hari kena tunjuk satu ataupun dua marketing plan, tunjuk satu ataupun dua marketing plan. Okay, setiap hari mesti share marketing plan. Setiap make sure it happen. So that is discipline. Okay, dan paling penting, ambil tanggungjawab. Okay, ambil tanggungjawab kepada bukan sahaja kejayaan, tapi apa juga cabaran yang kita lalu. Okay, so anything, kalau kita set certain matlamat, certain goals setiap bulan contohnya, kalau tak capai, ambil tanggungjawab. Don't blame anyone. Okay, buang segala alasan-alasan, buang segala blaming game, salah downline ke, salah orang ke, salah sebab orang pergi bercuti, salah sebab orang tak nak jumpa, salah sebab, buang semua benda tu. Okay, kita yang ambil tanggungjawab. Kenapa kumpulan tak berkembang contohnya? Sebab kita tak cukup bercerita dengan orang. So improve. So bila kita sentiasa melihat ke dalam diri, okay, semua yang dekat keliling kita akan jadi lebih baik. Boleh? Boleh? Boleh. So, life purpose? Boleh. Yeah, you punya life purpose. Boleh. Boleh. Tanya. Alright. So we have to be a better person in 2023. Okay. We are all in the right business. Itu no doubt about it. We are in the right business. Kalau ada yang masih terfikir-fikir, ada gangguan-gangguan, saya sangat recommend you baca buku ni.
I really recommend you to start, habiskan. Nampak tak? Nampak tak? Boleh type. Nampak ke? So sama dengan background. Tak Kan? nampak. Tak nampak You boleh buka tu tak? Saya nak ni. Tak apa, nanti saya share dalam grup. Ya, must read buku ni then you know, you yakin yang you berada dalam bisnes yang betul. Hanya mungkin you belum mencapai apa yang you nak. Okay, but you are already in the right business, so tak payah lagi nak fikir-fikir peluang lain ke, nak pergi tengok. No, you are already in the right business. It's just that kita je yang belum betul. Ya, mungkin ada aktiviti kita, tindakan kita, mindset kita mungkin ada yang tak betul. So kita betulkan pada permulaan tahun 2023, insya-Allah ya. Kita semua, saya pasti semua anda akan meningkat pada tahun 2023. Boleh? Okey, sebelum performance year 2024 bermula pada bulan September, saya pasti ya, semua anda dekat sini akan move up pin, ramai akan lahir silver producer, ramai gold producer akan lahir, ramai platinum yang akan lahir, ramai founders platinum akan lahir pada tahun 2023. Okay? So until you take responsibility for your life, someone else runs your life. Ya, kalau kita tak ambil tanggungjawab pada diri kita sendiri, kita tak bertanggungjawab pada masa depan kita sendiri, orang lain ya akan run, someone else will run your life. Your boss will run your life. Ya, anda akan hidup atas arahan orang lain. Anda akan hidup atas kontrol orang lain. Okay? So let's not make that happen to us. Okay? Take control of our life today. Ya, kita dah masuk hari ketiga, dah 2 chapter dah terlepas. Okay, so catch up. So kita ada 363 blank page lagi untuk tahun 2023. Make it the best chapters of your life. Okay, so with that, ya, sekali lagi selamat tahun baru. Jumpa anda di BEST. Jangan lupa semua dalam ni, kalau yang belum beli tiket BEST, you tak serius dengan your life purpose. Okay, so jumpa anda di BEST, jumpa anda di Diamond Club, jumpa anda di A70. Terima kasih. Back to MC Akmal. Thank you.